Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama saya Natasha Azlisha binti Ahmad Tarmimi. Kad matrik bernombor 4223003211 dari kohort 41 dalam kos pendidikan awal kanak-kanak. Saya ingin menerangkan tentang kerangka pendidikan sistem di Perancis. Terdapat beberapa kerangka sistem pendidikan di Perancis, iaitu struktur peringkat pendidikan, baccalaureate, pendidikan tinggi dan grandes écoles, kurikulum kebangsaan serta sistem penilaian permakahan. Apa itu struktur peringkat pendidikan? Sistem pendidikan Perancis terdiri daripada beberapa peringkat termasuk tadika, sekolah rendah, kolej serta sekolah menengah. Setiap peringkat mempunyai matlamat dengan kurikulum pendidikan berbeza dengan menjadi peringkat akhir sebelum memasuki kolej ataupun universiti. Selain itu, terdapat baccalaureate, iaitu ialah peperiksaan kebangsaan yang diperlukan untuk mendapatkan diploma sekolah tinggi di Perancis. Terdapat beberapa jenis baccalaureate termasuk baccalaureate A, iaitu sastra, sains dan ekonomi dan hal ehwal sosial, dan baccalaureate vocational. Keputusan peperiksaan ini digunakan untuk kemasukan ke kolej atau universiti. Seterusnya, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di Perancis merangkumi pelbagai jenis institusi termasuk universiti, grandes écoles iaitu institusi berprestij dan institusi teknikal. Grandes écoles terkenal dengan program khusus dalam bidang seperti kejuruteraan, perniagaan dan pentadbiran awam. Seterusnya iaitu kurikulum kebangsaan. Kurikulum di seluruh sistem pendidikan Perancis diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan Kebangsaan. Kurikulum ini merangkumi mata pelajaran teras seperti matematik, Perancis, sains dan kajian sosial. Akhir sekali, sistem penilaian dan pemarkahan. Sistem penggradaan di Perancis menggunakan skala 0 hingga 20 dengan 10 sebagai grade lulus. Pelajar dinilai berdasarkan ujian dan kerja rumah ataupun penyertaan kelas. Seterusnya adalah struktur pentadbiran pendidikan di Perancis. Kementerian Pendidikan Kebangsaan bertanggungjawab untuk merancang berdasarkan pendidikan, mengeluarkan kurikulum dan menguruskan sistem pendidikan kebangsaan di Perancis. Mereka juga memantau dan menilai pencapaian pelajar. Yang kedua, pusat pendidikan. Sistem pendidikan Perancis dibahagikan kepada beberapa peringkat utama termasuk prasekolah, sekolah rendah, pendidikan menengah pertama dan pendidikan menengah kedua. Seterusnya, Perancis dibahagikan kepada beberapa wilayah pendidikan yang dikenali sebagai akademik. Setiap akademik mempunyai pengarah pendidikan yang bertanggungjawab untuk mengurus sekolah-sekolah dalam kawasannya dan memanfaatkan pencapaian pelajar. Slide seterusnya adalah kurikulum sekolah rendah. Undang-Undang 1833 memberikan penekanan kepada usaha memantapkan sekolah-sekolah rendah. Sekolah-sekolah rendah memberikan penekanan aktiviti membaca, menulis, mengira, bahasa Perancis, moral dan agama. Sekolah tinggi menawarkan pembelajaran geometri, lukisan linear, sains, sejahtera, geografi dan muzik. Penekanan diberikan kepada pembelajaran sejarah dan geografi Perancis. Seterusnya, fakta menarik lain berkaitan pendidikan di Perancis. Yang pertama, pembelajaran di Perancis bersifat unik dan menarik di dalam berbasiskan pada struktur keilmuan hakiki sehingga bangsa Perancis sangat gemar berfikir. Yang kedua, sumber belajar berasal dari buku teks dan internet. Proses pembelajaran di kelas dilaksanakan setiap hari yang berlangsung selama 7 jam pelajaran sehari. Setiap jam pelajaran terdiri daripada 55 minit. Yang ketiga, selain mata pelajaran wajib, peserta dididik mendapat kegiatan ekstrakurikulam sesuai dengan minat dan bakat mereka. Bahkan, pada hujung minggu juga, sekolah tetap dibuka untuk para pelajar belajar secara bebas dan juga mengikuti ekstrakurikular yang boleh dihadiri oleh ibu bapa. Sekolah dibina bertujuan untuk membolehkan setiap individu seperti guru, pelajar dan lain-lain yang berbeza kewarganegaraan untuk saling mengenal, menghormati dan bertolak ansur antara satu sama lain. Akhir sekali, sekolah ini juga tidak mengajarkan banyak mata pelajaran, tetapi mata pelajaran akan diajar secara mendalam dan menyeluruh sesuai dengan tahap umur pelajar tersebut. Kelebihan.
Universiti di Perancis terkenal di seluruh dunia dengan kecemaran akademik, tawaran kursus yang luas dan gaya pengajarannya. Kos sara hidup yang berpatutan dan yuran pengajian di Perancis di universiti popular adalah antara yang terendah di dunia. Prospek kerjaya pelajar yang melanjutkan pelajaran di Perancis boleh memohon dan bekerjasama dengan syarikat multinasional membantu anda untuk memperoleh pengalaman dan kemahiran. Akhir kata, kurangnya fleksibilitas dalam kurikulum dan pengajaran seperti dalam pendidikan tinggi tidak semuanya mempunyai peringkat fakulti yang lengkap. Kurangnya peluang untuk siswa yang ingin mengejar karier, kurangnya dukungan untuk siswa yang membutuhkan bantuan tambahan kerana di Perancis hanya memandang kepada siswa yang mengambil pelajaran penuh.